Assalamualaikum dan selamat malam. Presentation ni adalah disediakan untuk Dr. Muhammad Fajil bin Abdul Batau. Kami dari kumpulan menyediakan tugasan kumpulan terdiri daripada saya, Enilia binti Rosli, Abdul Aizat bin Abdul Aziz, Muhammad Faidi bin Muhammad Fajar dan Yusri bin Romani. Tugasan ini adalah berkaitan organisasi PDRM. Okay, untuk pendahuluan, kecermangan prestasi bagi sebuah organisasi boleh diukur daripada aspek seperti pencapaian sasaran dalam pengeluaran produk atau kualiti perkhidmatan, prestasi disiplin kerja, kepuasan dan komitmen pekerja terhadap tugas yang telah dipertanggungjawabkan, persekitaran yang selesa dan selamat serta maklum balas pelanggan dan juga penerimaan oleh masyarakat. Sesebuah organisasi perlulah melakukan pembaharuan yang sesuai seiring dengan perubahan dari segi politik, ekonomi, sosial dan teknologi bagi memastikan organisasi mereka kekal stabil dan maju seiring dengan era globalisasi masa kini. Oleh itu, kaedah yang paling berkesan adalah melalui pelaksanaan proses pembangunan organisasi. Merujuk kepada organisasi yang dipilih oleh kumpulan kami iaitu PDRM. Jabatan Polis di Raja Malaysia iaitu Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti iaitu JPJKK. Ramai di antara kami yang memahami dan berkhidmat dalam jabatan ini selama lebih 10 tahun dan mempunyai pengalaman yang luas. Fokus jabatan ini adalah diagnosis peringkat organisasi dan adalah keseluruhan JPJKK. Manakala fokus diagnosis bagi peringkat kumpulan adalah melibatkan unit kereta peronda iaitu MPV yang melaksanakan tugas pencegahan jenayah bersama komuniti dan masyarakat selain daripada first responder oleh PDRM. Kebiasaannya kaedah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat ada 3 iaitu 1 penelitian rekod organisasi, yang kedua pemerhatian dan yang ketiga perbincangan kumpulan sasaran. Isu yang kebiasaannya dikenal pasti adalah isu proses sumber manusia, isu teknostruktural dan isu strategi. Di sini saya terangkan sedikit definisi diagnosis. Merujuk Cumming dan Worley 2001 berpendapat diagnosis ialah satu proses untuk memahami bagaimana sesebuah organisasi itu berfungsi serta mendapatkan maklumat-maklumat yang diperlukan untuk mereka bentuk serta merancang sesuatu usaha perubahan. Merujuk Rodwell, Sullivan dan McLean pula, diagnosis merupakan penilaian atau assessment sebagai pengumpulan dan penilaian maklumat untuk mengenal pasti kekuatan serta kelemahan yang terdapat dalam sesebuah organisasi. Terdapat konsep dalam pembangunan organisasi. Merujuk Sabarani Ghazali, pembangunan organisasi didefinisikan sebagai usaha-usaha untuk membawa kebaikan kepada organisasi dengan melaksanakan perubahan secara terancang bagi meningkatkan prestasi kewangan serta kualiti hidup melalui penggunaan sains tingkah laku ataupun sains sosial. Menurut Owens pula, pembangunan organisasi ialah proses peningkatan kemampuan sesebuah organisasi untuk melakukan pembaharuan ketindiri. Clark pula berpendapat bahawa pembangunan organisasi merupakan suatu pengurusan sokongan atas ke bawah, usaha jangka panjang untuk memperbaiki proses pembaharuan dan penyelesaian masalah organisasi, terutamanya melalui diagnosis yang lebih efektif dan kerjasama serta penekanan yang lebih kepada kerjasama kumpulan yang formal, kumpulan sementara dan budaya antara kumpulan dengan bantuan seorang perunding atau fasilitator serta penggunaan teori dan teknologi untuk sains kelakuan aplikasi termasuk penyelidikan kelakuan. Okey, antara objektif dan punca organisasi perlu berubah adalah pertamanya meningkatkan motivasi, iaitu perubahan sebagai alat untuk menarik dan meningkatkan minat kerja di kalangan kaki tangan. Yang kedua, meningkatkan daya pengeluaran iaitu perubahan sebagai cara untuk meningkatkan daya pengeluaran dari segi kualiti dan juga kuantiti. Yang ketiga, mengurangkan konflik.
Dalam sesebuah organisasi yang terdiri daripada bahagian dan unit, perbezaan dari segi tugas, kebolehan, kepentingan, latar belakang, ekonomi, sosial, politik dan teknologi, matlamat individu dengan organisasi juga akan mewujudkan konflik. Merujuk Stoner JAF, desakan luar yang mendesak kepada perubahan ialah kenaikan kos, kekurangan sumber, kemajuan teknologi, permintaan dari luar iaitu pelanggan dan juga pengguna dan kekurangan peruntukan kewangan dari kerajaan. Keadaan ini menyebabkan sesebuah organisasi yang terkesan terpaksa mengubah struktur, matlamat dan kaedah-kaedah operasi. Desakan dalaman pula terdiri daripada strategi baru, teknologi, sikap serta tingkah laku. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya, Muhammad Faidi. Assalamualaikum, saya Muhammad Faidi bin Muhammad Fajar. Saya akan menerangkan mengenai organisasi yang telah kami pilih untuk kami buat rujukan. Mengenai organisasi yang kami pilih iaitu Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK. JPJKK ditubuhkan oleh Polis di Malaysia pada 9 Jun 2014 dengan bertujuan untuk merangka strategi, melaksanakan inisiatif-inisiatif dengan objektif untuk mengurangkan jenayah dan meningkatkan persepsi keselamatan. Jabatan ini diketuai oleh pengarah berpangkat Komisioner Polis dan dibantu oleh dua timbalan pengarah iaitu Timbalan Pengarah Perancangan Strategi dan Timbalan Pengarah Operasi. JPJKK dibahagikan kepada 5 bahagian di mana setiap bahagian diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah iaitu KPP berpangkat SAC ataupun Senior Assistant Commissioner Police dan seorang urus setia berpangkat ACP iaitu Assistant Commissioner Police dengan tanggungjawab seperti berikut. Iaitu yang pertama bahagian pengurusan dasar atau sumber. Di bawah bahagian ini ada yang menguruskan mengenai pentadbiran, penjawatan, kewangan, sokongan logistik dan latihan. Yang kedua ialah bahagian operasi darat. Bahagian operasi darat terbahagi kepada terbahagi kepada 4 unit iaitu yang pertama unit kereta peronda MBV, unit rondaan bermotosikal URB, unit beat rondaan dan E-sektor. Yang ketiga ialah bahagian koordinasi sumber sokongan iaitu yang mengawal mengenai polis bantuan, polis simpanan sukarelawan, suksis dan kor kadet polis. Dan seterusnya ialah bahagian kepolisian komuniti. Bahagian ini mengambil tanggungjawab kolaborasi bersepadu bersama masyarakat, kepolisian masyarakat, koordinasi persatuan atau sekolah, komuniti perniagaan dan juga rakan kop. Seterusnya yang kelima ialah bahagian pendataan atau analisis. Bahagian ini akan menyediakan analisis data jenayah, menyediakan pendataan dan juga menyediakan sistem pemantauan bandar selamat. Yang terakhir ialah urus JPJKK. Untuk makluman, setiap bahagian yang terdapat dalam JPJKK mempunyai penugasan khusus dan tidak bertindih dengan penugasan-penugasan lain. Tapi, setiap bahagian mempunyai aspek penting yang utama iaitu memastikan rakyat masyarakat sentiasa berasa selamat dan yakin dengan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak PDRM. Seterusnya ialah diagnosis peringkat organisasi JPJKK. Menurut Sabarani Ghazali, matlamat akhir diagnosis peringkat organisasi adalah untuk melihat keberkesanan serta kecekapan sesebuah organisasi. Dalam JPJKK, JPJKK akan memastikan untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat dengan menggunakan pelbagai usaha transformasi dan inovasi yang telah dirancang dan dilaksanakan antaranya dengan memperkenalkan aplikasi sistem e-government seperti e-reporting untuk menjalankan menerima laporan atas talian, volunteer smartphone ataupun singkatannya VSP untuk menyampaikan aduan mengenai apa-apa masalah ataupun meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, aplikasi SafeMe, 999 Police dan sebagainya. Melalui kaedah pengumpulan maklumat iaitu penelitian rekod organisasi, hasil diagnosis mendapati lebih 500,000 pengguna telah memuat turun aplikasi VSP dan lebih 50,000 pengguna telah memuat turun aplikasi
Save Me Police dalam telefon pintar mereka. Ini bermaksud mereka cakna dan peka dengan kemajuan semasa yang dilakukan oleh pihak polis, dan ini dapat menarik perhatian masyarakat untuk semakin rapat dengan pihak polis. Berdasarkan penelitian rekod organisasi, data atau maklumat yang telah dianalisis menggunakan kaedah kualitatif, isu atau masalah yang dikenal pasti ialah isu teknostruktural, iaitu peningkatan peratus jumlah maklumat orang awam yang diterima tapi gagal memberikan lokasi yang tepat mengenai kejadian jenayah atau rumah yang telah mereka tinggalkan untuk bercuti atau sebagainya, iaitu pada 12% pada 2018 berbanding perayaan tahun 2021. 2019 dan 2020, pihak JPJK dapati tiada laporan yang ketara dari orang awam membenarkan negara menghadapi pandemik COVID-19, jadi kebanyakan masyarakat berada di kediaman masing-masing. Selain itu, kekerapan untuk unit-unit di bawah JPJKK untuk melakukan lawatan dan rondaan di lokasi-lokasi yang menjadi tumpuan orang ramai dan melalui saluran maklumat awam berkurangan kepada 9% pada 2022 berbanding tahun sebelumnya, kerana berkemungkinan lokasi yang dimaklumkan tidak tepat. Selain pihak JPJKK yang menghadapi kekanan anggota bertugas yang kekurangan sumber manusia untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diberi. Seterusnya ialah diagnosis peringkat kumpulan, iaitu unit kereta peronda MPV. Sabrani Ghazali menyatakan diagnosis atau penilaian peringkat kumpulan bertujuan untuk melihat sejauh manakah jabatan, bahagian, unit atau kumpulan pekerja dalam organisasi dapat bekerjasama, mencapai kesepakatan dan membuat keputusan atau menyelesaikan sebarang masalah berkaitan pekerjaan mereka sehingga akhirnya menghasilkan prestasi kerja yang cemerlang. Penugasan unit kereta peronda MPV bertindak sebagai first responder yang mengendalikan segala insiden yang dilakukan kepada PDRM. Unit ini juga menjadi penggerak utama dalam tugas pencegahan jenayah, terutamanya dalam konteks polis omnipresent ataupun kehadiran pihak polis di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan orang ramai. Secara amnya, unit ini ialah frontliner dan duta bagi pasukan PDRM yang benar-benar memberi perkhidmatan pantas dan berkesan kepada masyarakat, sekaligus dapat memberi keyakinan kepada masyarakat terhadap kewibawaan PDRM. Isu proses sumber manusia, iaitu kepimpinan, pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah, proses komunikasi dan konflik telah dikenal pasti ada dalam diagnosis peringkat kumpulan di unit MPV. Saluran yang digunakan mungkin bersesuaian namun menjadi tidak efektif jika mesej berupa arahan yang disampaikan terlalu umum dan tidak menerangkan dengan jelas maksud sebenar mesej yang ingin disampaikan. Melalui kaedah pemerhatian, wujud tekanan kepada unit MPV yang hanya dilaksanakan oleh 2 orang patrolman, anggota polis dalam sesuatu masa di sesuatu kawasan yang ditetapkan dengan kekangan tugas yang banyak. Berikutan purata penerimaan arahan kecemasan dari pusat kawalan yang boleh menjangkau 5 hingga 6 arahan dalam sesuatu masa penugasan. Ini menjadikan MPV terbeban dengan pelbagai arahan, tugasan dan sebagainya. Masalah perbezaan persepsi, kaedah penyebaran maklumat, penapisan maklumat dan kepatuhan melulu antara JPJKK dengan unit MPV menyebabkan mesej disalah tafsir atau tidak jelas, terutama apabila ia terlalu bergantung kepada penyaluran mesej dalam bentuk tulisan. Seterusnya, diagnosis peringkat individu bagi patrolman unit MPV. Diagnosis peringkat individu ialah bertujuan untuk melihat prestasi kerja, kepuasan kerja serta pembangunan kerjaya bagi seseorang individu dalam bahagiannya. Ini melibatkan kemahiran, identiti kerja, signifikan kerja, maklum balas terhadap pencapaian dan autonomi. Melalui kaedah pengumpulan maklumat secara perbincangan, kumpulan sasaran, hasil diagnosis mendapati patrolman unit MPV yang menjalankan tugas di lapangan sedar bahawa tanggungjawab yang dipikulnya sangat penting dan memberi impak kepada prestasi individu dan nama baik organisasi PDRM itu sendiri di mata pelanggan, iaitu orang awam, yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur, bangsa, kerjaya dan pendidikan. Isu yang telah dikenal pasti ialah proses pembangunan dari segi pengetahuan serta pemahaman mengenai peraturan dan penugasan terkini serta latihan dalam perkhidmatan yang jarang diadakan bagi meningkatkan kemahiran berkenaan.
tata cara menguruskan kejadian kecemasan atau jenayah. Seterusnya saya serahkan perbincangan ini kepada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yusri bin Rumani, nombor metrik 266810. Saya akan membentangkan cadangan intervensi perubahan terhadap organisasi yang dipilih. Antara cadangan intervensi perubahan yang dicadangkan, yang pertama ialah peranan seorang pemimpin dalam organisasi itu sendiri. Menurut Wan Liz Osman Wan Oma, 1996, ketua sebuah organisasi memainkan peranan yang besar dalam mencorakkan suasana kerja, motivasi, dan keberkesanan sesuatu organisasi itu sendiri. Seseorang ketua jabatan yang tidak jelas mengenal objektif dan tujuan jabatannya sudah tentu tidak akan dapat mengemudi organisasi tersebut. Antara peranan seorang pemimpin, ya, untuk memastikan kejayaan dan kecemerlangan sebuah organisasi itu sebagai seorang individu yang mempunyai kedudukan yang penting dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin memerlukan karakter dan kelayakan yang istimewa nilainya. Antaranya ialah mengamalkan cara berkomunikasi yang cekap, prihatin terhadap hubungan kemanusiaan, prihatin dan peka mengenai perbezaan budaya dan adat resam masyarakat, mempunyai wawasan yang jelas, berjaya mewujudkan persekitaran pendidikan yang dinamik, menerima tugasan sebagai satu profesion, membuat keputusan secara konsensius, memanfaatkan teknologi dan maklumat, dan seorang yang berketerampilan yang menarik termasuk mampu menganalisis masalah secara berkesan, membuat pertimbangan yang saksama, mengurus dan membuat keputusan. Dan cadangan kedua ialah pengurusan latihan. Pengurusan latihan mestilah dirancang dan selari dengan kehendak misi dan visi organisasi. Misi dan tujuan organisasi tersebut untuk menentukan objektif organisasi. Objektif tersebut adalah untuk menentukan jumlah dan tahap serta pekerjaan yang diperlukan bagi tugasan yang hendak dilakukan. Seterusnya, apabila kehendak pekerjaan telah diketahui, langkah seterusnya ialah menganalisa sebarang kekurangan terhadap individu itu sendiri bagi memungkinkan pekerja tersebut akan dapat menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dan yang cadangan ketiga ialah pusingan kerja. Latihan melalui pusingan kerja boleh dilakukan dengan menempatkan peserta atau anggota di beberapa jabatan organisasi secara bergilir-gilir. Dengan kaidah ini, pekerja akan dapat memperolehi pelbagai pengalaman kerja serta berpeluang melihat hubungan bagian-bagian organisasi yang lain. Secara keseluruhannya, pusingan kerja juga merupakan suatu cara yang baik untuk melengkapkan pekerja dengan kemahiran pengurusan AM. Pusingan kerja perlu disesuaikan dengan keperluan dan keupayaan yang ada pada diri pekerja itu supaya cadangan ini berkesan. Seterusnya saya akan serahkan kepada rekan saya. Okey, terima kasih rakan saya Yusri. Saya Abdul Aziz bin Abdul Aziz. Okey, saya akan membentangkan subtopik tajuk halangan perubahan. Okey, halangan perubahan ini, ketidakpuasan terhadap perubahan sering timbul dalam cara yang piawai. Tentangan boleh berlaku secara terang-terangan, bersembunyi, segera atau tertunda. Jika tentangan berlaku secara terang-terangan dan segera, pihak pengurusan organisasi akan mudah untuk mengatasinya. Okey. Cabaran yang paling besar dalam halangan perubahan ialah tentangan bersembunyi atau tertunda. Usaha untuk menguruskan tentangan bersembunyi adalah tidak ketara dengan kehilangan kesetiaan kepada organisasi, kehilangan motivasi untuk bekerja, meningkatkan kadar ketidakhadiran dengan alasan tidak sihat kerana hal itu lebih sukar untuk dikenal pasti. Okey, di bawah tajuk halangan perubahan terdapat subtopik iaitu tentangan individu terbagi kepada dua, iaitu tentangan individu dan tentangan organisasi. Okey, tentangan individu terbahagi kepada 3 poin, iaitu tabiat, keselamatan dan faktor ekonomi. Okey, poin yang pertama,
tabiat. Manusia merupakan makhluk yang bertabiat dan perkara tersebut merupakan hal yang normal dalam kehidupan manusia. Kehidupan harian sudah cukup rumit dan mereka tidak perlu menilaikan semua yang kemungkinan bagi ratusan keputusan yang perlu dibuat dalam cara yang biasa lakukan menjadi suatu punca untuk enggan berubah. Okey, poin yang kedua, keselamatan. Mereka yang memerlukan keselamatan yang tinggi berkemungkinan besar menentang perubahan kerana ia mempunyai ancaman terhadap perasaan keselamatan mereka. Okey, poin yang ketiga, faktor-faktor ekonomi. Pada sudut yang berbeza, individu yang menentang dasar ini mungkin beranggapan faktor ekonomi mereka mungkin terjejas akibat perubahan yang dijalankan. Okey, golongan ini berkemungkinan merasakan perubahan ini tidak memberi keuntungan kepada mereka. Pencapaian prestasi dan peluang kerjaya mereka adalah baik dan sistem yang dijalankan selama ini adalah yang terbaik bagi mereka. Okay. Di bawah subtopik halangan tadi ialah tentangan organisasi. Di bawah tentangan organisasi terdapat 3 poin iaitu inersia struktur, inersia kumpulan, yang ketiga ancaman pada perhubungan kuasa yang terbina. Okey, poin yang pertama tentangan organisasi. Organisasi secara semula jadi adalah konservatif. Mereka secara aktif menentang sebarang bentuk perubahan. Mereka tetap akan meneruskan apa yang dilakukan selama ini tanpa menghiraukan adakah mereka perlu berubah seperti yang kita lihat penentangan Communis China menerusi pertubuhan China yang menentang dasar kerajaan. Okay. Poin yang kedua, inersia struktur. Organisasi merupakan mekanisme yang sedia ada untuk menghasilkan kestabilan. Mereka yang diambil berkhidmat untuk organisasi telah dipilih mengikut kesesuaian yang ditetapkan. Kemudian mereka akan dibentuk dan diarahkan untuk bersikap dalam cara-cara tertentu. Okay. Yang poin yang ketiga, inersia berkumpulan. Walaupun kaki tangan ingin merubah sikap mereka, norma-norma kumpulan mungkin bertindak sebagai penghalang. Kaki tangan berkemungkinan akan terpengaruh dengan pendapat rakan sekerja lain memandangkan negatif terhadap usaha perubahan tersebut dan menjadikan mereka dalam dilema sama ada untuk menyokong secara positif atau bertindak menentang seperti yang lain. Okay, poin yang keempat, ancaman pada perubahan perhubungan kuasa yang terbina. Sebarang pengagihan semula kuasa membuat keputusan boleh mengancam perhubungan kuasa yang telah lama terbina dalam organisasi tersebut. Pengenalan kepada pelibatan dalam membuat keputusan atau kumpulan kerja yang diuruskan sendiri merupakan perubahan yang sering dianggap sebagai ancaman oleh ahli organisasi. Okay, subtopik yang seterusnya mengatasi tentangan untuk berubah. Di bawah subtopik ini terdapat 3 poin iaitu yang pertama motivasi, kedua kelengkapan dan sokongan, ketiga perundingan. Di bawah poin motivasi iaitu tentangan boleh dikurangkan melalui komunikasi dengan individu yang terlibat untuk menolong mereka melihat logik perubahan. Taktik yang pada asasnya menganggap punca keengganan terletak pada komunikasi yang lemah dan pemberian maklumat yang silap. Okay. Yang poin yang kedua, kelengkapan dan sokongan. Ejen-ejen perubahan boleh menawarkan suatu rangkaian usaha-usaha sokongan untuk mengurangkan keengganan. Kursus-kursus brainstorming adalah antara langkah yang sewajarnya dilaksanakan dan mungkin juga melaksanakan perubahan peringkat demi peringkat. Poin yang ketiga, perundingan. Satu lagi taktik bagi ejen-ejen perubahan menangani tentangan untuk berubah ialah menukar satu yang bernilai sehingga mengurangkan keengganan ini. Sebagai contoh, tentangan ini tertumpu kepada individu yang berkuasa. Satu pakej penghargaan yang tertentu boleh dirundingkan yang akan menepati kehendak individu tersebut. Okay, yang terakhir sekali, subtopik kesimpulan. Okay. Sebuah organisasi hidup dan berkembang dalam persekitaran yang dinamik.
Perubahan-perubahan dalam persekitaran seperti politik, ekonomi, sosial dan teknologi memberi kesan secara langsung dan tidak langsung terhadap prestasi sesebuah organisasi. Okay, sehubungan dengan itu, jelaslah perkembangan organisasi amat penting dilaksanakan. Tanpa perubahan sesebuah organisasi itu tidak akan mencapai kecemerlangan. Namun, untuk melaksanakan perubahan bukanlah satu perkara yang mudah. Kita memerlukan pertimbangan dan pelibatan semua pihak supaya perubahan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesan. Okay. Itu saja. Sekian. Terima kasih daripada saya. Okay, Kak. Ada apa nak cakap? Sambung.